Dalam masa beberapa hari ini, kita dalam euforia membayangkan idea untuk suatu Malaysia yang lebih baik dengan pasak Malaysia Madani yang diluncurkan oleh Perdana Menteri lebih kurang 5 hari yang lalu, yakni sebuah kerangka visi baru buat negara ini yang disebut juga sebagai suatu ikhtiar nirmala yang holistik, yang bersepadu dan bertunjangkan dasar-dasar yang berorientasikan masa hadapan. Dan saya ingin kaitkan dalam belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada Februari, Perdana Menteri juga menyebut bahawa beberapa bidang baharu akan diberikan tumpuan termasuk sektor digital. Jadi mencangkupkan kedua-dua ini, banyak kerja kelihatannya untuk Kementerian Komunikasi dan Digital dan bercakap tentang mendigitalkan masyarakat Malaysia Madani serta mungkin memadanikan digitalisasi itu sendiri. Kerana itu bersama-sama dengan kita dalam ruang bicara khas malam ini di Bernama dan Bernama TV ialah Yang Berhormat Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital. Terima kasih Wabi kerana bersama kami. Terima kasih. Ya, kita nak fokus beberapa perkara, menjustifikasi tajuk yang kita angkat iaitu Malaysia Madani memperkasa digital. Tapi sebelum tu nak sebut sikit kali terakhir Wabi bersama-sama kami 3 bulan 3 hari yang lalu dalam ruang bicara juga yang sebelum PRU ke-15 dan kali ini pertama kali hadir ke ruang bicara sebagai Menteri KKD. Dan 3 Februari minggu depan genap 2 bulan YB menjawat jawatan ini dan tak lama saja lagi rakyat akan mula menilai kad laporan 100 hari sebagai Menteri. Dan pertama sekali mungkin gambarkan terlebih dahulu kepada kami untuk 2 bulan pertama ini, apa cabarannya, ada sebarang bezakah Fahmi Fadzil yang di sini sebagai seorang Menteri Kerajaan dengan Fahmi Fadzil seorang ahli Parlimen Membangkang dulu? Mungkin sekarang ni saya umban dah bertambah sikit. Okey. Tapi memang pertama sekali terima kasih jemput saya. Ini adalah satu tanggungjawab dan satu amanah yang besar. Saya tak sangka akan diberi tugas yang sebegini. Cabaran dia memang banyak dan harapan rakyat tu menggunung. Kalau kita tengok paling mudah lah ya, orang tanya rakyat nak line internet cantik, line telefon on, ya, dan kalau boleh murahkan lagi. Jadi kalau ditanya pada saya sekarang ni menjawat jawatan menteri adalah pertama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kita boleh kata ada masalah tu kita cuma tahu bila orang berkomunikasi dengan saya ataupun dengan pihak kementerian. Sebenarnya mereka boleh terus pergi kepada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun syarikat-syarikat telekomunikasi sendiri. Tapi bila sampai kepada saya, seringkali ia adalah mungkin suara yang merasakan sebelum ni bila dibangkitkan tak selesai masalah tu. Jadi sebagai seorang penggubal dasar sekarang ni, kalau sebelum ni saya sebagai penggubal undang-undang ya di parlimen, sekarang ni di Putrajaya, salah satu daripada fungsi utama saya adalah untuk melihat antara undang-undang yang telah kita gubal dan kita luluskan dan pelaksanaan. Apakah ruang-ruang yang perlu kita perbaiki ataupun tambah baik. Jadi saya telah minta Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital untuk duduk bersama dengan pihak SKMM dan syarikat telekomunikasi. Pertama, wujudkan satu pusat untuk menyelesaikan semua masalah rakyat tentang isu telekomunikasi. Dan ini dalam proses kita akan wujudkan di pejabat SKMM, di ibu pejabat SKMM itu sendiri, dan dia lebih bersifat di mana ada kalau kita tengok macam katalah tenaga nasional, bila ada blackout dekat sini dia dah tahu. Samalah juga kalau mana-mana tempat yang line dia drop, sepatutnya MC SKMM dah tahu dan boleh terus tuju ke situ. Janganlah tunggu 2-3 hari, 3-4 minggu. Kadang-kadang aduan yang saya terima tu dia macam tu. So pertama saya lihat terutama dalam minggu-minggu pertama ni, selain daripada mendengar taklimat daripada semua agensi termasuk Bernama, saya juga perlu usaha untuk selesaikan segera masalah rakyat yang seperti ini. Selepas pada tu fokus saya adalah kita ada banyak agensi bawah kementerian, apakah yang boleh kita usahakan bersama dengan matlamat yang sama untuk memajukan negara.
Dan di situ dalam kerangka Malaysia Madani, saya ada beberapa pandangan, beberapa idea, cadangan yang sedang kita bincang. Kita cuba cari rangka yang sesuai, serta ikhtiar-ikhtiar, dasar-dasar yang mungkin perlu kita tambah baik, perbaharui ataupun wujudkan sekiranya tak ada, supaya kita boleh mencapai matlamat itu. Okey, menyentuh tentang Malaysia Madani, apabila Perdana Menteri mengumumkannya pada 19 Januari yang lalu, tak dapat kita nafikan, terutamanya di media sosial, skeptikal itu terus wujud. Serta-merta satu lagi slogan kata mereka di social media. Dan saya ingin menyentuh juga Channel News Asia contohnya memulakan laporan berkenaan dengan Malaysia Madani ini dengan menggambarkan seolah-olah menjadi satu budaya untuk setiap Perdana Menteri Malaysia memulakan penggal pentadbirannya dengan melancarkan satu slogan. Jadi secara peribadi, walau bagaimanapun kepada saya slogan itu mungkin menjadi slogan jika kita melihat ia sebagai slogan, tapi rakyat perlu melihat dari jendela yang sama yang mana kerajaan gunakan untuk melihat halaman itu, dan untuk memastikan setiap lapisan masyarakat ini memahami Malaysia Madani supaya ia tidak menjadi berada di tahap abstrak semata-mata, idea, notion semata-mata, dan boleh memproses secara keseluruhan conceptual understanding itu sendiri. Tanggungjawabnya saya kira terletak di tangan YB sebagai spokesperson kerajaan dan kementerian juga. Ya, cabaran untuk itu. Dia bagi saya nak cakap mudah, Madani ni adalah lebih baiklah, ya. Kita boleh kata tamadun, kita boleh kata bahasa Inggerisnya civilized, ya, Madani, tamadun, kan. Dan bagi saya nak sebut paling mudah, Malaysia yang lebih baik. Sebenarnya konsep Madani ni memang daripada tahun 90-an Datuk Seri Anwar telah ungkapkan, malah pernah dibukukan waktu itu. Jadi seringkali kita mungkin dah tak biasa mendengar perkataan-perkataan seperti ini. Tapi bagi saya konsepnya adalah, saya bagi contoh, dalam retreat pemukiman menteri-menteri, ya, baru-baru ni 15 Januari yang lalu, Perdana Menteri memberi teguran, ya, dan rakan-rakan menteri pun nampak perkara yang sama. Kita selalu lihat isu KPI sebagai contoh. Biasanya KPI ni kalau menteri, setengah menteri ni 98%, 100%. Ada salah seorang menteri yang kanan, dia kata dulu dia pernah 150%. Tapi ia tidak semestinya diterjemahkan kepada rasa kegembiraan di kalangan rakyat, ya, dan rakyat mungkin rasa alah ni semua angka-angka ni syok sendiri. Jadi bagi saya, bila Perdana Menteri, kita bukan hanya mendengar tapi melihat apa yang beliau cuba zahirkan, ya, maksudnya not only what he says but what he does. Dalam aspek macam ni, dia kata contoh, bagi paling simple lah, kan. Kalau sebelum ni kita selalu tengok pakai tie, ya, jadi buka tie maksudnya bekerja, dan dia pernah sebut, ya, kerja, ya. Tapi akhirnya bagi kami sebagai menteri, dia bukan untuk dapat perfect score untuk KPI. Tapi persoalannya, adakah rakyat gembira? Adakah rakyat merasa happy dengan mutu, ya, khidmat yang telah diberikan? That's why bagi saya bagi contoh untuk terjemahkan fikrah dan juga idea konsep Madani ni bagi kementerian. Bagi saya tak bermakna kita kata capaian internet sekarang ni telah merangkumi 97%. Ya, 4G seluruh negara. Tapi realitinya ramai yang kata line saya teruk. Ya, betul. Ya? Jadi konsep Madani bila diterjemahkan kepada perkara ini ialah memberi fokus apakah yang lebih baik. Maksudnya kita tak boleh tengok overall, kita kena tengok bagi setiap rakyat Malaysia tu apakah yang boleh kita lakukan untuk tambah mutu perkhidmatan supaya dia menjadi lebih baik. Ya, experience tu menjadi lebih baik. So bagi saya lebih daripada orang kata the big words lah, ataupun orang kata kadang-kadang mungkin dia bukan sekadar slogan, tapi dia adalah bila kita tengok, dan saya kenal Datuk Seri Anwar mula berkhidmat dalam Parti Keadilan sejak tahun 2010, ya. Malah mak ayah saya sama Universiti Melaya dengan Datuk Seri Anwar, ya. Jadi memang kenal
lama. Dia lebih kepada sikap, ya, satu perubahan, ya, kepada sikap itu yang penting, dan lebih daripada slogan ialah ikhtiar untuk bantu selamatkan negara, bantu rakyat, ya, dan inilah yang bagi saya boleh menunjukkan masa depan Malaysia yang lebih baik. Bahkan sekadar mendengar bagaimana cara kita boleh memahami konsep madani itu sendiri juga mungkin sedikit abstrak pada setengah-setengah orang. Bagaimana YB merancang untuk reach out? Adakah kita akan melihat Jerayawara contohnya, program-program yang lebih dekat kepada mungkin sebilangan lapisan yang mungkin tidak sesuai big word seperti yang YB sebutkan tadi, supaya mereka betul-betul faham? Ya, saya lihat akhirnya rakyat dia mungkin tak kisah sangat pasal slogan dan sebagainya. Yang dia risau adalah kos sara hidup, harga barang. Jadi bagi saya sangat penting menteri-menteri, kementerian-kementerian yang berkaitan segera melaksanakan ikhtiar dan mengurus isu-isu untuk membantu meredakan, ya, bukan hanya sekadar suhu politik lah contohnya, tapi isu rakyat yang sekarang ni. Jadi saya sebagai contoh, sebelum ni pernah umumkan kita kurangkan harga internet mudah alih prabayar. InsyaAllah saya harap dalam ada sedikit lagi perbincangan yang perlu kita lakukan dengan beberapa pihak. Saya kena ingatkan, tegaskan bahawa ini bukan untuk komersial, ini untuk rakyat, dan kita nak bagi perkhidmatan yang murah, berkualiti, ya, kepada majoriti rakyat yang sekarang ni mengharapkan satu yang lebih baik. Jadi bagi saya, selain daripada ataupun jelajah ataupun apa semua ni, dia sebenarnya adalah bagi saya fokus kepada penyelesaian masalah rakyat itu. Bila rakyat mula rasa dia ni dapat selesaikan masalah rakyat. Jadi maksudnya tidak perlu ada poster kami Malaysia Madani ataupun laungan Malaysia. Boleh kan. Tapi dia tak boleh sekadar itu. Itu yang paling penting. Kalau tak, nanti just sloganeering dan itu tak membantu rakyat. So konsep dia adalah dia bukan hanya satu slogan, dia bukan hanya satu etos ataupun satu, orang kata, satu semangat, tapi dia mesti dizahirkan. Jadi itu yang lebih penting. Kalau kita bercakap tonggak kepada Madani itu sendiri, yang dinamakan, bagaimana kita boleh menjadikan ia satu polisi ataupun dasar nasional, terutamanya kepada sektor digital, dunia digital ini yang penuh dengan uncertainty, yang tidak ada ketentuannya, dan YB pun menyebut ideologi Madani ini pun ditampilkan lebih 20 tahun yang lalu semasa Perdana Menteri masa itu masih lagi Timbalan Perdana Menteri, dan adakah ia masih lagi idea yang relevan, yang sesuai, yang bergerak bersama-sama dengan perkara-perkara lain yang bergerak sepanjang 20 tahun itu untuk digunakan sekarang mendepani cabaran-cabaran baru? Asasnya bagi saya, bila Perdana Menteri sewaktu peluncuran konsep Madani ni, Malaysia Madani ni, satu benda yang beliau sentuh yang bagi saya sangat relevan sekarang ialah pentingnya kita mengurangkan budaya rasuah. Rasuah ini merosakkan budaya, merosakkan akidah, merosakkan jiwa negara kita. Sebab orang yang mengharapkan level playing field, ya, satu sama rata, ya, ataupun akses tu, ya, semua boleh. Tapi tiba-tiba ada orang potong lain sebab dia bayar duit kopi ataupun apa kan. Budaya macam tu bagi saya merosakkan. Jadi bila Datuk Seri Anwar menyebut, ya, tentang konsep Madani ini, dia menyentuh sebenarnya kita perlu ada beberapa penambahbaikan, pembetulan, termasuklah mengurangkan ataupun menghapuskan sama sekali budaya rasuah. Ini sangat penting. Jadi bila kita teliti dari segi itu, sebenarnya yang paling penting, paling relevan, ikhtiar melawan rasuah ni dia sepanjang zaman. Dia just because disebut 20 tahun yang lalu, tak bererti sekarang ni budaya tu tak ada. Malah sekarang ni ada yang menyentuh kata sedekah tu bukan rasuah, ya, tapi dibalas oleh Ketua Pengarah SPRM, ya, rasuah itu rasuah, ya. Jadi rasuah ini adalah bagi saya satu bencana
dan satu musibah kepada negara. Masa yang sama, kita tak boleh nafikan rakyat dalam keadaan yang dari segi ekonomi dalam keadaan yang sukar. That's why bagi saya sebenarnya ekonomi digital ni mampu menunjukkan kepada rakyat kita boleh tingkatkan pendapatan secara halalan tayyiban, bukan hanya halal tapi Halal suci dan bersih. Okey. dan bersih. Ya, dan bagi saya tepikan rasuah. Kita ada ekonomi digital yang boleh membantu melonjakkan, buat satu loncatan, satu quantum leap. Dan ini bagi saya sangat penting. Dan sebenarnya ada sebelum ni memang banyak agensi dah mula ikhtiarkan. Ada beberapa agensi program seperti e-rezeki, saya bagi contoh, di mana seorang suri rumah memasuki program ini dan menjadi translator ataupun transcriber bagi syarikat-syarikat di Amerika Syarikat. Dan bila beliau mendapat bayaran dalam US dollar, akhirnya pendapatan di hujung bulan berbelas ataupun berpuluh ribu ringgit. Seorang suri rumah bekerja dari rumah untuk company dekat US, tapi pendapatan dia mungkin lebih besar daripada ahli parlimen. Maksudnya ekonomi digital sebenarnya membolehkan kualiti kehidupan kita bertambah baik. Pendapatan kita meningkat berkali ganda kalau satu, akses internet itu memang sejagat, memang kepada seluruh pelusuk tanah air. Masalah kita sekarang dari segi akses yang paling asas, ada 3% lagi yang hadapi masalah. Ni kawasan yang paling terpencil, pos-pos orang asli, kawasan-kawasan pedalaman yang ada penduduk tapi sukar untuk syarikat-syarikat telekomunikasi memasang menara-menara telekomunikasi. Jadi bagi 3% yang terakhir ini, saya dah sebut kepada semua syarikat-syarikat telco dan juga kepada SKMM, kita mesti ikhtiarkan supaya kita selesaikan sebaik mungkin. Gunakanlah satelit, gunakanlah dia ada dipanggil Universal Service Provision Fund, USP Fund, untuk selesaikan masalah-masalah ni. Tapi lebih dari itu, sebenarnya bila kita sentuh madani dan budaya, pembudayaan tu, kita tolak budaya rasuah. Tapi kita mesti membudayakan juga beberapa aspek tentang keselamatan data sebagai contoh. Ya. Kalau sebelum ni, kita kalau pergi ke mana-mana, orang minta IC, kita bagi je. Samalah juga, bila kita masuk ke laman-laman web, kita faham tak bila kita tekan accept cookies tu, apa maksud dia? Jadi, bagi saya, aspek asas tu adalah prasarana internet. Aspek kedua adalah keselamatan data peribadi. Sampai ke hari ini, hampir setiap minggu kita baca tentang masalah ketirisan data, kecurian data. Dan ini satu perkara yang berkait dengan isu scammer yang boleh kita sentuh kemudian. Tapi sekiranya prasarana itu dapat kita selesaikan masalah, pastikan seramai mungkin rakyat Malaysia mendapat internet yang murah, dan internet yang tidak tergendala, maksudnya servis dia sangat baik, perkhidmatannya sangat baik. Kedua, kita faham budaya keterlibatan kita dalam bidang ekonomi digital ini, data mesti selamat. Bukan hanya bagi kita sebagai pengguna, tapi orang yang menyimpan data kita, waimah bernama sekalipun, sekiranya menyimpan data, kita semua kena mainkan peranan supaya tak dibolos, tak dicuri data kita, digodam dan sebagainya. Dan kalau dua aspek itu sebagai asas kepada digital madani, bagi saya, maka aspek yang seterusnya iaitu ekonomi digital yang bersifat madani itu, maksudnya lebih baik untuk kita semua, insya-Allah kita dapat capai. Banyak perkara yang telah pun YBTs yang kita akan memang sangat-sangat tertarik untuk sentuh satu persatu dan secara terperinci. Saya juga ingin tahu, kalau kita bercakap tentang Malaysia yang lebih baik, ia kedengarannya begitu mega sekali dan kita masih memerlukan pengukur untuk kita tahu adakah ia berada pada tahap yang betul, terutamanya untuk tahun pertama Malaysia Madani. Selepas ini kita mungkin bercakap tentang itu. Kita akan kembali semula. Terima kasih untuk anda yang setia menonton Ruang Bicara. Selepas ini bersama-sama dengan YB Menteri Komunikasi dan Digital di Ruang Bicara.
2023 Malaysia Madani Memperkasa Digital bersama saya Muhammad Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital dalam ruang bicara waktu ini. Terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama kami. Baik, YB menyambung sedikit lagi bercakap tentang bagaimana boleh kita memahami dan boleh kita katakan secara hipotesisnya untuk tahun pertama Malaysia Madani ini, bagaimana kita boleh katakan bahawa kita sudah menjadi Malaysia Madani? KPI YB sendiri mungkin diletakkan untuk tahun ini? Ya, bagi keseluruhan, setiap menteri akan ada KPI sendiri. Tapi konsep KPI ini seperti yang saya sentuh tadi, dia bukan lagi hanya sekadar berapa program yang kita laksanakan, berapa booth yang kita buka, tapi dia mesti berasaskan pengalaman rakyat dan kegembiraan yang dapat dirasai oleh rakyat dari perkhidmatan dan ikhtiar yang kita laksanakan. Kalau untuk KKD? Bagi saya yang paling utama adalah mungkin dari segi isu internet ya, dan juga telekomunikasi. Saya antara yang saya tekankan kepada pihak syarikat-syarikat telco ni ialah kalau boleh kita dah tak nak dah masalah kita dekat KL guna telco A. Kalau balik kampung sempena tahun baru Cina ke raya haji ke apa ke, situ kat kampung tak ada telco A, tak ada telco B je. Jadi tak ada line. Jadi tak bolehlah mengharapkan orang ada dua telefon kan. So benda-benda macam tu bagi saya perlu diselesaikan. Sebenarnya boleh. Boleh. Cuma menteri kena tekan sikit. Okey. Itu menarik YB sebutkan kerana ini pengalaman sendiri YB, isu kualiti perkhidmatan telekomunikasi dari Jalan Tun Razak ke Wangsa Maju sekurang-kurangnya 3 drop calls kerana network disruption. Jadi saya terfikir juga ini Kuala Lumpur, tempat segala-galanya ada, bagaimana di tempat yang tidak ada, ataupun mungkin juga kerana kota ini terlalu sibuk dengan pelbagai jenis isyarat, maka ia lebih terganggu daripada tempat-tempat lain, atau apa cabaran sebenar. Dan perlu disebut juga ini berlaku dalam masa kebelakangan ini, bukan dulu. Maksudnya saya pernah pergi ke Wangsa Maju tanpa ada gangguan contohnya satu masa dulu. Ya, dia ada banyak faktor yang sebenarnya bila kita bercakap tentang perkhidmatan telekomunikasi ni, dia melibatkan menara, melibatkan peralatan-peralatan seperti ada radio, ada microwave, ada macam-macam. Dan kita seringkali fikir menara ni di luar, tapi sebenarnya dalam bangunan pun ada kesan. Baru-baru ni kami ada buat di belah kementerian, ada buat satu pemukiman ya, pengurusan tertinggi. Lepas tu saya dan Timbalan Menteri pun hadir, dan di dalam bangunan itu kalau kat luar boleh ada line bagus. Masuk ke dalam dia tak ada. Dia tak tahu ada menteri dalam tu. Jadi isu dia bukan hanya sekadar menara-menara dekat luar, tapi ada yang disebut sebagai in-building coverage, IBC. Jadi ini salah satu daripada aspek yang sebenarnya pihak SKMM, syarikat-syarikat telekomunikasi perlu selesaikan segera. Jadi bagi saya KPI antara yang bagi saya lah paling penting adalah mutu perkhidmatan ini, quality of service ni mesti lebih baik daripada dulu. Bagaimana? Ini saya minta semua syarikat-syarikat telekomunikasi nanti duduk dengan Timbalan Menteri saya selesaikan. Dia boleh. Dan saya dah bagi dia isunya kalau saya dah sebut macam tu dan jadi problem untuk dia orang lah. Tapi saya kata tak apa, kita selesaikan satu persatu. Kita mulakan dulu dengan mengurangkan harga internet prabaya mudah alih. Seterusnya saya dah target internet jalur lebar yang fixed line. Dan selepas itu ada beberapa perkara lain, termasuklah masalah drop call ni yang sering berlaku. Selain daripada itu, macam saya kata tadi, 3% yang terakhir, the last 3%, kampung-kampung yang memang ataupun kawasan-kawasan yang memang terpencil. Ini bagi saya kalau kita dapat hubungkan. Saya baru-baru ni bertemu dengan salah satu syarikat penyedia perkhidmatan e-dagang online, jual beli online lah. So jumpa, lepas tu dia kata, YB tahu tak, dekat Pulau Bangi dekat Sabah, orang dekat Pulau Bangi dia beli barang dua cara. Sama ada dekat kedai runcit yang dekat situ, barang limited lah, tak banyak, ataupun dia guna perkhidmatan kami
Ada satu apps ni. Okey. Oh, menarik. Ya, sampaikan barang-barang alat scuba pun mereka beli melalui apps. Bermaksud, walaupun tempat tu dari segi prasarana dia mungkin taklah macam Kuala Lumpur, tapi disebabkan ekonomi digital, maka dia masih boleh mendapatkan perkhidmatan. Ya. Ya, jadi saya lihat, kalau saya nak lihat salah satu daripada KPI bagi diri saya sendiri, bagi kementerian, ialah memastikan lebih ramai yang dapat terlibat dalam bidang ekonomi digital. Okey. YB menyebut tadi tentang pelan data padan Parabaya Internet Mudah Alih ini, dan saya kira mungkin kerana sasarannya juga akan menepati kepada apa yang YB ingin capai untuk memantapkan ekonomi digital dan sebagainya. Cuma salah satu daripada golongan yang menjadi sasaran ialah B40. Jadi sejauh mana difikirkan juga bahawa tidak semua B40 sahaja yang B40 sekarang. Betul. Ini maksudnya, ya. Betul. Dia sebenarnya kita tengok golongan M40 pun sangat terkesan. Malah sekarang ni ada yang tidak bercakap tentang B40 tapi lebih bercakap tentang B60. Sebab memang bila kita sentuh B40, golongan M40 tapi 20 ataupun 30% yang dalam kumpulan itu yang lebih rendah ni, mereka sebenarnya sangat dipukul hebat, ya, akibat daripada pandemik. Saya ingat lagi waktu pandemik, ya, musim PKP, PKPD, PKPP macam-macam tu kan. Waktu itu yang duduk di PPR B40 tak payah bayar sewa. Tapi M40, lower M40, ya, M40 yang lebih rendah, mereka mungkin duduk di rumah sewa, rumah kos rendah, tapi sewa dekat Kuala Lumpur ni at least 1,000-1,500. At least, kan. Mereka masih dah lah tak boleh kerja. Dah lah mereka tak ada, masih kena terus bayar. Kan? Jadi bagi saya memang wajar, bukan hanya sekadar B40. Cuma mungkin apa yang boleh kita ikhtiarkan ialah keterlibatan golongan lower M40 ni dalam ekonomi digital untuk membantu mereka mendapat pendapatan yang lebih tinggi segera. Ini saya lihat mungkin satu ikhtiar yang boleh kita susun, ya, kemudian. Adakah dilihat juga demografik lower M40 ini, kerana mungkinkah mereka bukan dalam kalangan SME, mereka mungkin penjawat awam yang pekerja-pekerja yang bekerja waktu pejabat yang tidak begitu sesuai dengan gaya hidup ekonomi gig ataupun ekonomi sekarang ini. Ya, dia bukan hanya gig ekonomi, okay, yang selalunya kita samakan dengan e-hailing sebagai contoh. Dia sebenarnya ada banyak perkhidmatan yang boleh kita berikan, seperti terjemahan tadi yang YB sebutkan contohnya, ya, tadi. Ya. Dan sebenarnya banyak lain yang boleh dilakukan. Dan di sini saya lihat salah satu perkara yang perlu kita titik beratkan bila kita nak kembangkan ekonomi digital, saya lihat kita perlu lebih ramai anak muda, golongan yang lepasan SPM ataupun habis tingkatan 3, tingkatan 4, lebih mesra dengan konsep coding, programming. Dan banyak yang kita boleh belajar melalui apps yang percuma, melalui kelas-kelas YouTube, ya. Malah sebenarnya kelas-kelas untuk mengajar coding dan programming ini saya lihat kita kena kembang luaskan. Sebab kalau kita nak bina ekonomi digital yang mampan, sustainable, ya, untuk negara, aspek paling penting bagi saya adalah we must have our own strong cohort of developers. Ini bukan pemaju bangunan, ya, ataupun tapi dia adalah orang yang faham, fasih, kuat dalam buat programming bagi apps, ya, dan sebagainya. Ini sangat penting. Jadi saya dah mula dalam beberapa interaksi dengan agensi-agensi, GLC, ya, menekankan sekiranya mereka ingin membangunkan satu aplikasi, sebaik mungkin mereka mesti mendapatkan perkhidmatan ICT daripada kalangan rakyat Malaysia. Bagilah peluang kepada anak-anak muda, kepada syarikat-syarikat yang boleh membangunkan aplikasi-aplikasi ini, peluang untuk mereka terlibat dalam bidang itu, dapatkan perkhidmatan lebih ramai
programmer-programmer tempatan, dan kalau lagi baiklah kita ada sebenarnya ramai programmer yang dah berhijrah pergi ke Singapura, pergi ke California, pergi ke New York, London dan sebagainya. Kita tarik mereka balik. Itu sebabnya bagi saya insentif-insentif yang boleh kita berikan untuk menarik balik minat ataupun menarik minat, ya, kita punya skilled workers yang sekarang ni sebahagian daripada golongan muhajirin Malaysia yang sekarang ni, okay, untuk jemput mereka kembali balik semula. Okey, untuk itu YB ada menyebut beberapa perkara bahawa ia mungkin perlu didatangkan daripada inisiatif kita sendiri, masyarakat Malaysia sendiri, kerana banyak kemudahan yang disediakan pun kita boleh belajar sendiri bagaimana caranya untuk melibatkan diri dalam digital economy. Tapi seperti kata YB juga, ia mungkin boleh dibuat, tapi kalau menteri tidak push, ia tidak berlaku. Jadi mungkin juga ada banyak perkara lain juga yang harus ada faktor tekanan, faktor tolakan itu sendiri. Jadi kalau kita bercakap tentang ekonomi digital ini, adakah YB merasakan negara kita bersedia dari segi infrastrukturnya, logistiknya, sumber keperluan tenaga kerjanya, perundangannya sendiri untuk menjadikan ekonomi digital itu sesuatu yang cukup mega dan membekalkan satu network yang holistik untuk semua? Ya, saya lihat sebenarnya kalau kita tengok usahawan sekarang ni terlibat dalam ekonomi digital, bila katalah seorang tu masak, dia buat sambal, ya, kemudian jual melalui salah satu apps, kan, the moment orang tahu dia dah buka, dalam masa beberapa minit dah habis. Ya, maksudnya memang ada orang kata minat di kalangan orang yang mengusahakan, dan bukan hanya sambal lah, macam-macam. Yeah. Ada yang jual apa ni, cedok gula-gula, ya, macam-macam kita boleh buat sebenarnya. Ya, dan bagi saya inilah sebenarnya perkara yang perlu kita fikirkan. Ekonomi digital ni dia bukan hanya sekadar apa yang kita fikirkan dulu. Sekarang ni kita kena kembang luaskan, dan kita kena tarik lebih ramai untuk memahami bahawa bila mereka ingin, kalau sebelum ni kita hanya fokus kepada sales yang di kedai, contoh, ya. Saya baru dapat tahu dari salah satu pengusaha apps sangat besar. Dia jumpa seorang makcik yang berniaga di pasar Taman Tun, Dr. Ismail. Makcik tu jual sos. Apa dia buat? Ya, apps ni bantu makcik ni untuk jual online. Kalau sebelum ni 5 tahun, 10 tahun sebelum ni, mungkin dia hanya jual takat tu je lah. Tapi sekarang ni dia punya sos dia dah boleh dibeli secara online, dan dia punya pendapatan dia melonjak, ya, berpuluh kali ganda. Okey. Jadi sekarang ni dia telah mula menjual di banyak kedai-kedai yang lain. Tapi itu maksud saya, YB, kerana untuk sampai ke tahap itu, makcik ini bukan sekadar jual secara bersemuka ataupun secara kecil-kecilan, tapi dia sudah kena ada kilang, dia kena masuk kursus, dia kena ada lesen tertentu, dia kena belajar macam mana cara nak menguruskan keuangan. Adakah kita menyediakan perkara-perkara itu dengan cukup mantap kepada orang-orang ini? Mungkin bukan bawah kementerian saya, tapi ada kementerian-kementerian macam beberapa kementerian lain yang akan mengusahakan sekali. Jadi dia bukanlah ikhtiar satu kementerian sahaja. Orang kata memang kalau nak buat nak usahakan perkara yang besar seperti ini, kita perlu kumpulkan semua, merangkul seluruh tenaga. Semua kementerian perlu terlibat. Rakyat perlu lihat ada satu peluang yang orang kata peluang keemasan lah. Kenapa saya sebut sebegini? Sebelum ni kita selalu lihat Malaysia ni sebagai pengeksport semiconductor, contohnya bahan-bahan ataupun komoditi. Sebenarnya kita selama ni ekspor talent kita, keupayaan kita, anak-anak yang, ya, mereka nak berkelana bekerja di Singapura ataupun di, macam saya sebut tadilah, banyak tempat yang lain. Selain dari itu, sebenarnya kita ada ekspor dari segi digital, ya. Dan di situ saya lihat, kalau tadi saya sebut, ya, teras pertama adalah prasarana, teras kedua adalah keselamatan data, teras ketiga adalah dari segi bila kita faham apa yang telah disediakan, termasuklah insentif untuk membuka kilang contohnya, ataupun insentif untuk digitalisasi, ya. Maka yang
trust ketiga ni adalah kita perlu bawa masuk lebih banyak pelabur, ataupun bukan sahaja pelabur luar tapi pelabur dalam negara. Bagi saya ini salah satu aspek yang sangat penting dan akan menjadi salah satu kayu ukur KPI. Itu memang KPI bagi saya. Okey. Baik, sebelum ada orang yang akan mengatakan begini, YB, sebelum kita bercakap tentang digital economy yang sangat jauh perginya, kita mungkin perlu menyelesaikan dulu dan memberi perhatian kepada kes-kes penipuan dalam talian yang sangat-sangat merisaukan. Kalau saya ingin lihat juga disebut 98,000 kes penipuan dalam talian dengan 3.3 bilion ringgit kerugian dalam tempoh 5 tahun dari 2017 ke 2022. Untuk tahun lepas sahaja 20,041 kes dengan kerugian 684.5 juta ringgit 2022 sahaja. Jadi kita nak pergi, ada rantai yang menyekat. Kalau saya contohnya yang tidak terlibat dengan digital ekonomi, kalau saya terfikir mungkin nak buat perkara-perkara yang akan menjadikan saya juga seorang pemain digital ekonomi, saya akan terfikirkan dengan perkara-perkara seperti ini dulu. Mengapa saya perlu ambil risiko dan kemudian mungkin mengalami kerugian, ditipu dan sebagainya, sedangkan saya mungkin boleh bekerja 9 jam sehari seperti biasa dan tidak terlibat dengan perkara-perkara seperti ini. Cabarannya untuk menyelesaikan terus. Dia kita jangan salah faham. Just because kita tak terlibat dalam ekonomi digital tak bererti kita tidak akan terkena. Tak akan menjadi mangsa. Macam mak saya. Dia tak terlibat dalam ekonomi digital sebab dia dah pencen dan dia banyak terlibat dalam bidang NGO dan sebagainya. Tapi dia menjadi mangsa scam penipuan dalam talian. Dia kehilangan RM75,000 simpanan tabung haji pada bulan Mac tahun lalu. Dan kesannya bila beliau rasakan banking, perkhidmatan perbankan secara dalam talian itu adakah masih selamat ataupun tak, dia selamat. Tapi isunya samalah, kereta tu selamat, kita kena hati-hati bila kita bawa kereta. Dia lebih kurang macam tu misalannya. Dan bagi saya sangat penting, ada beberapa perkara undang-undang yang perlu ditambah baik, beberapa mungkin dari segi kerangka bukan dasar sahaja tapi melibatkan beberapa kementerian yang berbeza. Jumaat yang lalu saya adakan satu mesyuarat bersama dengan Ketua Pengarah National Financial Crime Center, NFCC, juga PDRM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, untuk kita lihat masalah scam ni dan apa yang perlu kita lakukan. Dan saya rumuskan dia melibatkan sekurang-kurangnya 4 kementerian. Kementerian Komunikasi dan Digital sebab ada SKMM dan kita nak hentikan, dan SKMM telah berjaya secara automatik bersama dengan syarikat-syarikat telco menghalang 1.8 bilion panggilan scam dari 2017 hinggalah 2022 dan menghalang 300 juta SMS scam dari 2018 hinggalah ke hari ini. Jadi memang berjaya, tapi masih berlaku. Dan yang disebutkan tadi itu adalah angka yang telah dilaporkan. Cuba bayangkan yang tidak dilaporkan. Dan jangkaannya untuk setiap satu kes yang dilaporkan, mungkin ada 8 ataupun 9 kes yang tidak dilaporkan. Maka ini adalah satu apa yang boleh kita sebut sebagai ekonomi digital hitam, black digital economy. Dan dia sangat-sangat merosakkan bukan hanya ekonomi itu sendiri, ekonomi putih ni, tapi rasa boleh percaya tak boleh kepada apps dan banyak perkara yang perlu kita teliti. Itulah sebabnya bagi saya keselamatan data ni sangat-sangat penting, dan kami sedang berusaha untuk menambah baik cyber security Malaysia. Dan niat saya, hasrat saya adalah untuk menuju ke arah mewujudkan sebuah Suruhanjaya Keselamatan Cyber Malaysia. Ini sangat penting sebab CSM itu sendiri merupakan salah satu dia adalah sebuah syarikat sekarang ni, tapi dia antara yang paling baik di Asia Pasifik. Dia mutu perkhidmatan dari segi digital forensik dan sebagainya sangat-sangat baik. Dan kita kena berusaha ke arah membentuk sebuah Suruhanjaya bagi saya supaya dia memberikan kuasa siasatan yang lebih kuat dan undang-undang yang mencukupi.
Jabatan Perlindungan Data Peribadi di bawah kementerian juga. Satu jabatan yang sangat penting, dan saya lihat perlu kita bangunkan menjadi sebuah badan berkanun yang akan lebih efektif. Sebab sekarang ni saya lihat, sebelum ni saya pernah tegur, bila berlaku kebocoran data, apa yang ditakrifkan sebagai pengguna data, penyimpan data itu, dia tidak wajib memberi makluman kepada mana-mana pihak. Maksudnya dia secara sukarela memaklumkan. Dan ini zaman sekarang. Saya rasa tak sesuai lah. Bila kita katalah ada, saya bagi contoh, bila saya tulis cek sebagai seorang ahli parlimen, bank akan call saya, YB, betul ke YB keluarkan? Maksudnya proses tu sepatutnya automatik. Samalah juga sekiranya berlaku satu masalah dari segi keselamatan data, kerajaan wajib diberitahu. Jadi ini antara perkara-perkara yang kami akan teliti. Sekarang ni tak, dia bukan automatik. Jadi aspek keselamatan tu sangat penting. Dan yang terakhir, sebenarnya apa yang disebut sebagai digital literacy, ataupun kita mesti celik digital. Budaya itu, jangan kalau kita nampak link yang kita tak percaya kan, ataupun kita daripada sumber yang tak dikenal, tak boleh kita kenal pasti, jangan klik. Kalau tak, nanti boleh install malware, dan semua yang kita tekan tu ada hacker yang boleh baca. Yang ini bukan menarik, tapi bila kita melihat, kita merasakan bahawa setiap kalinya para scammer syndicate ini berada setapak di hadapan daripada pihak berkuasa yang sedang mengejar mereka. Kita ada NSRC, National Scam Response Center, yang mana kita boleh membuat laporan apabila kalau kita terkena panggilan scam, menerima panggilan scam dan sebagainya. Hujung-hujungnya NSRC ini pun di-scam juga, kerana ada pula WhatsApp yang dihantar mengatakan bahawa kami dari NSRC, sila download aplikasi ini untuk anda dapat apa-apa benda. Jadi menunjukkan mereka sentiasa ada cara untuk menangkasi kita setiap kalinya. Dan YB, isu kebocoran data juga, saya nak memberikan satu ironi. Di Bernama ada satu masa, saya kira Oktober ataupun November tahun lepas, dikatakan lebih kurang 20 orang petugas dalam masa yang sama, hari yang sama, pagi yang sama, menerima panggilan scam yang sama. Maksudnya taktik yang sama. Jadi kita terfikir pemilik data tadi tu, penyimpan data itu adalah penyimpan data yang pada satu tempat mutual antara kita semua di Bernama ni, sebab tempat yang sama. Jadi kita kena hire salah seorang daripada mereka sebenarnya menjadi kita selalu sebelum ni kita ingatkan scammer ni mastermind dia lah, dia punya yang otak geliga ni kan. Dia orang ni sebenarnya sangat kreatif. Sangat kreatif. Dan bila kita dah tutup pintu ni, dia buka pintu sana. Kita tutup pintu sana, dia buka tingkap sini. Buka tingkap sini, kita tutup tingkap sini, dia buka pintu belakang. So dia memang, otak dia memang special. Jadi kita sebelum ni berjaya buat satu tangkapan, pihak polis berjaya buat satu tangkapan, dan seorang scammer kena tangkap. Jadi tapi yang bagi saya yang satu aspek yang sebenarnya kita baca dalam berita, bagaimana orang yang diselamatkan, dia menjadi mangsa job scam, scam pekerjaan. Dia ditipu, dia kata pergi ke negara sekian, bekerja dalam bidang hotel, gaji sekian, tengok-tengok dia kena jadi scammer. Maksudnya bagi saya, bidang scammer ni, dia adalah penipuan di atas penipuan di atas penipuan. Orang yang buat panggilan itu mangsa scam, orang yang menjadi akaun keldai itu mangsa scam, dan mangsa scam itu pun memang jelas mangsa scam. Jadi bagi saya sebenarnya ada beberapa perkara yang kita perlu ikhtiarkan, dan dalam tugas dan jawatan yang saya pegang sekarang ni, saya dah mula perbincangan dengan beberapa menteri di negara-negara lain dalam portfolio yang sama, untuk kita teliti sekurang-kurangnya di peringkat ASEAN, apa yang boleh kita lakukan serentak bersama untuk kita atasi masalah ni. Sebab yang saya risaukan, duit berbilion-bilion, 3.3 bilion sejak beberapa tahun, 5 tahun kebelakangan ini, duit itu pergi ke mana? Duit itu dibelanjakan oleh siapa? Untuk tujuan apa? Jadi bagi saya ia adalah satu perkara yang sangat penting dari segi keselamatan negara kita. Kita tahu adakah ini diguna untuk sindiket dadah, untuk
membeli senjata perang, untuk melakukan kesalahan-kesalahan lain. Duit kita yang dicuri itu. Jadi saya lihat banyak lagi yang perlu kita lakukan, tapi yang saya sebut tadi tu antara yang kita sedang usaha untuk lakukan sekarang. Okey, saya sebenarnya ingin menyentuh tentang industri kreatif juga, kerana itu juga antara perkara di bawah tanggungjawab YB. Tapi mungkin pertama sekali, alang-alang kita telah bercakap tentang ini, tentang telekomunikasi, bidang telekomunikasi digital. Mungkin boleh juga YB berikan kita sedikit insight berkenaan dengan Digital Nasional Berhad. Ya. Dia berkait dengan pelaksanaan rangkaian 5G. Kita sebelum ni memanglah bagi ramai di kalangan kita, ada yang cakap pada saya, tak payahlah 5G, 4G pun tak selesai. ada yang alah 3G dulu pun 4G pun tak selesai, kita nak cakap 5G. Dia sebenarnya 5G ni dia sangat bermanfaat terutama kepada bidang perusahaan, kepada kilang-kilang, kepada apa yang kita pelantar minyak contohnya, untuk berkomunikasi dengan pantas, menghantar data yang sangat banyak untuk melakukan machine learning, untuk melakukan Internet of Things, IoT, untuk melakukan 4IR, Jadi dia adalah aspek-aspek yang boleh membantu, dan juga termasuklah pengurusan pihak berkuasa tempatan. Sebelum ni saya pernah tengok tahun 2019 lagi bagaimana 5G boleh dilaksana di peringkat kerajaan tempatan untuk membantu menguruskan isu trafik sebagai contoh. Data sampai kepada pusat yang akan menguruskan traffic light ni dengan cepat, in real time, dan kita tahu keadaan satu bandar tu, kita tahu. Jadi itu keupayaan 5G. Bagi kita end user ni, mungkin kita tengok okeylah dapat tonton ini bagus kan, internet laju sikit, bagus. Tapi manfaat utama adalah bagi saya, bagi sektor perusahaan, dan juga yang perlu menggunakan data transfer yang sangat besar. Baru-baru ni telah diwartakan pada Jumaat yang lalu bahawa Digital Nasional Berhad, sebelum ni bawah Kementerian Kewangan, sekarang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan kita masih dalam proses untuk meneliti, menilai apakah option-option yang ada untuk satu, memastikan pelaksanaan roll out, pelaksanaan rangkaian 5G ni dapat diperhebat. Bukan hanya untuk mencapai, sebelum ni diletakkan target ataupun sasaran 80% kawasan berpenduduk. Bagi saya itu satu angka yang baik, tapi macam saya sebut tadi, kita nak kalau boleh sejagat, seluruh negara kita, daripada Manik Urainya kepada Pulau Banginya kepada Curug Tok Kunnya, semua dapat 5G. Tapi apakah cara yang paling efektif? Jadi ini antara perkara-perkara yang kita sedang teliti. InsyaAllah sebelum hujung bulan 3 kita akan umumkan apa yang akan kita lakukan. Dan dengan DNB berada di dalam di bawah jagaan Kementerian Komunikasi dan Digital, saya percaya beberapa penyelarasan yang lebih bersepadu itu akan dapat kita lakukan. Kerana bagi saya, kita nak rancakkan ekonomi digital, kita nak pastikan mereka yang paling boleh memanfaatkan, yang boleh menerima manfaat 5G ni, syarikat-syarikat sebagai contoh, ataupun kilang-kilang, untuk membantu mereka meningkatkan produktiviti. Bagi saya itu sangat penting. Dan bagi rakyat biasa pun untuk mula menggunakannya. Jadi kita kena seimbangkan antara keperluan-keperluan ini. Kita nak pastikan tak ada kesan yang negatif kepada kewangan negara, dan harapan saya, bacaan saya, kita harap menjelang 2025 kita akan dapat capai sekurang-kurangnya 80%, apa yang disebut sebagai coverage of populated areas ataupun COPA. Okey, ada banyak berita-berita baik yang insyaAllah menunggu kita pada tahun ini. Okey, baik. Dalam wawancara lain sebelum ini, YB menyebut tentang peranan KKD sebagai screenplay writer dalam menyampaikan naratif kerajaan. Dan saya kira secara literalnya, mungkin sebagai salah satu instrumen yang paling berkesan, karya kreatif itu sendiri boleh menjadi alatnya untuk menyampaikan terutamanya naratif madani. Dan baru saja kita membaca hari ini, Finas disebut menjangka hampir 1.02 bilion
bilion ringgit akan dilaburkan melalui 25 filem dan penerbitan televisyen tahun ini di Malaysia. Jadi untuk mencangkupkan kedua-duanya, adakah sebarang peluang wujud untuk penggiat seni memanfaatkan bantuan dana atau peruntukan bagi melahirkan cerita atau dokumentari yang mempromosi nilai-nilai madani ini? Ya, saya lihat bidang perfilman ada satu fungsi yang sangat penting dalam penceritaan sebuah negara bangsa. Dia bukan hanya perasan saya tak sebut kerajaan, saya kata negara bangsa, nation state. Ini sangat penting bagi tamadun, ya. Jadi bila kita sebut Malaysia Madani ini, dia adalah cerita kita, cerita rakyat Malaysia. Kalau tanya saya, contohnya, bila saya fikirkan apakah cerita Malaysia, saya teringat zaman P. Ramlee, karya-karya yang ada melibatkan Allahyarham Sudirman, Haji Arsyad. Jadi itu yang bagi saya cerita-cerita yang menggambarkan sebuah Malaysia, ya, yang majmuk, yang punya potensi yang sangat tinggi dan boleh diekspor. Jadi saya lihat kalau sebelum ni kita sering lihat kepada bidang animasi sebagai bidang penceritaan kreatif yang paling mudah diekspor. Sebab mana budak-budak yang tak suka kan? Jadi itu satu. Tapi kedua, bila kita tengok rakyat Malaysia, saya kenal kawan-kawan saya yang muda-muda, ya, pelakon-pelakon, ramai yang berhijrah pergi ke negara-negara jiran untuk berlakon. Sebab di negara-negara itu mungkin mereka boleh bayar lebih tinggi. Jadi harapan saya bila kita dapat tarik pelaburan yang lagi banyak dalam bidang perfilman, mereka yang veteran, mereka yang budak-budak yang baru nak up, ya, semua boleh diberikan ruang untuk terlibat membangunkan industri filem negara. Itu bagi saya sangat penting dan kita dalam proses sedang apa orang kata, nak bukan merombak, ya, tapi nak memasukkan board of directors untuk FINAS. Jadi harapan saya dalam masa terdekat ini kita akan ada pengurusi FINAS yang baru bersama dengan ahli lembaga dan mereka akan dapat membantu industri perfilman negara mencapai objektif, ya, negara Malaysia Madani dan fokus kepada penceritaan wajah Malaysia. Ya. Memang kita tarik masuk pelaburan dari luar, ya, dan itu satu perkara yang penting kerana bila pelabur datang, mereka buat filem di negara kita, kesannya kepada seluruh negara itu sangat positif. Jadi saya lihat harapan saya bila kita dapat bawa masuk pelaburan, kita dapat tarik pelakon-pelakon, ya, beri mereka kerja-kerja yang ataupun peluang yang untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Akhirnya yang lahir itu adalah cerita-cerita kita untuk kita dan untuk dunia. Okey. Baik, soalan terakhir sebelum kita sampai ke penghujung ruang bicara, kita melihat kejayaan filem seperti Mak Kilau, ya, yang memperdanakan satu figura yang menjadi pelambangan kepada sejarah, semangat bangsa dan lain-lain. Dan dalam jawapan yang ringkas, kalau kita boleh bayangkan satu sosok dalam sejarah negara kita ini yang menepati dan mewakili ideologi Malaysia Madani itu, yang juga kita boleh perdanakan menerusi karya-karya kreatif, siapa pada pandangan YB? Mungkin. Kecuali tuan punya idea ni, Perdana Menteri. Aduh, ini soalan yang sangat soalan yang on the spot ni. Saya kena fikir sikit. Mungkin orang macam Tunku Abdul Rahman mungkin, ya, sebab waktu beliau mengusahakan gagasan Malaysia itu, sebenarnya di situ kita nampak itulah Malaysia Madani. Malaysia yang progresif, yang moderat, ya, yang pelbagai, yang memahami kekuatan jiwa kita tu. Kadang-kadang saya terasa kita dah lupa, ya, asal usul negara Malaysia tu. Ya, baik. Jadi mungkin kisah ni perlu kita lihat semula. Itu jawapan yang sangat baik. Walau bagaimanapun, terima kasih YB kerana bersama-sama kami. YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital, bercakap tentang Malaysia Madani memperkasa digital. Dan terima kasih untuk anda yang setia menonton Ruang Bicara untuk siaran malam ini, 24 Januari 2023. Kita bersua lagi pada lain masa. Teruskan menonton siaran bernama